يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله yang berusaha ahli jawatan kuasa pentadbiran masjid Datuk Haji Kamaruddin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dan dirindui. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk memberi tazkirah ringkas pada malam ini. Setelah sekian lama saya tak dapat datang sini dengan izin Allah. Dan malam ini dengan izin Allah juga saya datang. Biasa sebelum ini saya kuliah bulanan, tapi semenjak pandemik dia terhenti hampir 2 tahun. Selepas itu saya bertugas dekat Putrajaya. Jadi Putrajaya nak datang pada hari Isnin ke sini itu agak mencabar, jalan yang sangat sesak, maka supaya terpaksa tarik diri. Tapi Alhamdulillah pada malam ini saya bertemu dengan tuan-tuan ahli qaryah kawasan Masjid Datuk Haji Kamaruddin. Bertemu pada malam ini saya nak kongsikan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan, yang dicatatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu Abu Hurairah berkata, apa dia kata? Inna fuqara al-muhajirin atawin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Dia berkata, suatu hari ada satu kelompok golongan muhajirin, fakir miskin, datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu golongan muhajirin yang fakir miskin ini datang bertemu dengan Nabi. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, golongan-golongan kaya, golongan yang banyak duit, mereka ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga dijanjikan syurga yang kekal selamanya. Mereka mengadu pada Nabi SAW. Siapa? Golongan fakir miskin. Golongan fakir miskin yang mana satu? Golongan muhajirin. Kenapa golongan muhajirin? Muhajirin ini golongan para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, nak selamatkan Islam, nak selamatkan akidah setelah mereka dihalau oleh penduduk pribumi mereka sendiri, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Mereka pergi dengan selai pinggang sampai sana, mereka apa kedana tak ada duit. Berbanding dengan saudara-saudara mereka dalam kalangan penduduk ahli Madinah, pribumi Madinah, golongan Ansar, mereka ni kaya raya, ada kebun tanah yang bereka-eka, luas pemandangan, subur, tiap-tiap tahun menghasilkan banyak hasil yang boleh diniagakan dan dimakan sendiri. Maka golongan Ansar mereka sangat kaya, dan mereka mengadu pada Nabi SAW. Golongan Ansar ini, mereka ni mendapat kedudukan yang tinggi, istimewa berbanding mereka golongan Muhajirin. Maka aduan ini menyebabkan Nabi tertanya-tanya. Maka Nabi SAW bersabda, waqala wa madzaka, kenapa begitu? Apa yang sebab menyebabkan kamu berkata begini? Baik, kata golongan muhajirin yang miskin, dia kata, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik. Dia kata, wahai Rasulullah, maksud dia apa? Dia kata, sesungguhnya mereka itu yang kaya raya, yang banyak duit, salat sama seperti mana kami salat. Dia salat, kami pun salat. Bila time masuk Ramadan, mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa juga. Ada yang rajin puasa-puasa sunat. Tetapi bila mereka bersedekah dengan harta lebihan mereka, kami tak ada duit nak sedekah. Dan apabila mereka gunakan lebihan duit mereka membebaskan hamba-hamba dalam kalangan Islam, kami tak ada duit nak membebaskan hamba-hamba dalam kalangan orang Islam. Maksudnya, kalau ikut logik, pahala mereka jauh lebih besar daripada kami. Kami ni setakat itu je lah had yang kami boleh buat. Sembayang puasa, sembayang puasa. Mereka lebih daripada itu. Nah, ini kita nak tunjukkan bagaimana golongan sahabat Nabi, golongan salafus salih, mereka ni ada sifat cemburu. Tapi cemburu yang sangat-sangat positif. Sangat-sangat positif. Dia tak macam orang Melayu kita, tuan-tuan. Kalau cemburu tu bukan cemburu bab ibadah. Kita tengok orang jiran kita setiap hari 5 waktu tak pernah miss.
baca Al-Quran, berzikir, tarawih, tiap malam, sedikit pun tak ada rasa cemburu. Tapi bila jiran beli kereta baru, beli perabot baru, dia rasa cemburu lain macam. Member sebelah buka gerai yang sama, berniaga ramai pelanggan, dia pun rasa cemburu dan rasa hasad dengki. Dia cemburu, tak apa, itu biasa sifat manusia. Dengar kawan naik pangkat rasa cemburu, Allahu Akbar, seronoknya, beruntungnya kau dapat naik pangkat, cemburu aku, itu biasa. Dia yang bahaya ni tuan-tuan, dia ada hasad dengki. Bila hasad dengki timbul, macam-macam lah. Yang paling dahsyat, duk fitnah sana, fitnah sini, nak jatuhkan kawan sendiri, nak jatuhkan jiran sendiri, nak jatuhkan adik-beradik sendiri. Yang teruk juga, hantar santau, pergi jumpa bomoh siam, hantar santau, habis member tu kena. Wallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tetapi golongan salaf, mereka tak cemburu kawan-kawan mereka kaya ke apa ke, mereka cemburu bab pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengadu kepada Nabi SAW, macam mana ni Rasulullah, ada tak jalan lain yang boleh kami lalui supaya kami pun dapat pahala yang banyak? Maka Nabi SAW sabda, faqala afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tusbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Nabi kata, hendak tak kalau aku ajarkan, Nabi kata, hendak tak kalau aku ajarkan sesuatu amalan yang mana kalau kamu beramal dengan amalan ini, nanti kamu akan dapat mengatasi orang yang memotong kamu. Kamu potong di balik, Nabi kata, kalau kamu beramal dengan amalan ini. Kedua, Nabi kata, dengan amalan ini juga kalau kamu beramal, kamu terus meninggalkan orang yang berada di belakang kamu. Makin jauh kita tinggalkan. Dan ketiga, Nabi kata, wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih baik ganjarannya melainkan mereka lakukan ataupun mereka beramal seperti mana yang engkau amalkan. Nabi ajar ni. Ya, bila golongan fakir miskin mendengar kata-kata Nabi ni, mereka kata, bala ya Rasulullah, gembira bukan kepala. Maksudnya walaupun tak ada duit, ada cara, ada peluang yang Nabi nak tunjukkan, kalau kita buat lagi besar pahala daripada golongan Ansar yang sedekah dengan harta-harta mereka yang begitu banyak. Mereka tak sabar nak dengar. Apa kata Nabi SAW? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna thalathan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna fi kulli duburi salatin 33 marrah. Nabi kata, hendaklah kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid sebanyak 33 kali setiap kali habis salat. Nabi kata lepas sembahyang fardu tu, yang Nabi kata subhanallah 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 33 kali, amalkan. Lepas tu alhamdulillah 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 33 kali, last kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali, semua sekali 93. Nabi kata ini yang Nabi kata, amalan, satu amalan yang kamu amalkan, insya-Allah pahala lagi besar daripada orang yang bersedekah. Nah, ini fadilat yang kadang-kadang kita sendiri tinggal, kadang-kadang imam pun tinggal. Nampak tak? Imam lepas salam dia baca Fatihah, doa. Tak apalah, bukanlah benda yang dosa haram, tapi hakikat kita tahu yang direkodkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, fadilat selepas salat ini zikirnya yang mengundang ataupun memberi kita pahala yang sangat besar. Malaikat akan catat pahala lebih besar daripada ganjaran orang yang bersedekah. Dan ada riwayat lain yang hampir sama juga ceritanya, sahabat Nabi yang golongan fakir miskin datang berjumpa Nabi SAW. Dia kata, bagaimana Rasulullah, kami nak mengatasi pahala, mengatasi golongan yang kaya ni, banyak duit. Maka Nabi SAW menyebut, alaysa ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi kata, bukankah Allah menyediakan cara lain untuk kamu supaya kamu dapat bersedekah? Maksudnya apa? Allah ada sediakan pelbagai amalan lain yang pahalanya sama seperti sedekah. Walaupun kamu tak ada duit, tetapi kalau kamu beramal dengan amalan itu, kamu dapat pahala seperti sedekah.
Kemudian Nabi SAW sambung, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bin ma'rufin sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Panjang sikit dalam riwayat lain. Maksudnya sebenarnya dialog yang Nabi bagi itu panjang, cuma ada sahabat diriwayatkan separuh, ada perawi lain diriwayatkan separuh. So kita gabungkan kedua-dua sekali. Sebenarnya conversation antara Nabi dengan golongan muhajirin panjang lagi. Nabi kata, bukankah Allah telah memberi kamu option, macam-macam cara lain nak generate pahala selain daripada sedekah. Nabi kata, sesungguhnya setiap tasbih yang kamu zikirkan ada pahala sedekah. Setiap tahmid yang kamu ucapkan alhamdulillah mendapat pahala sedekah. Setiap takbir yang kamu ucapkan, kamu zikirkan Allahu Akbar, menjanjikan pahala sedekah. Dan begitu juga zikir la ilaha illallah, tahlil yang kamu baca itu, maka itu juga menjanjikan pahala sedekah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita tak ada duit nak sedekah, ataupun kita tidak berkemampuan seperti orang lain, ada banyak cara lagi yang boleh kita lakukan. Maksudnya rahmat Allah terbentang luas untuk kita jemput pahala, mengundang, tetap di sisi kita, menjadi bekalan kita dekat akhirat. Dan Nabi SAW sebut, wa amrun bin ma'rufin sadaqah. Kita mengajak kebaikan pun dikira sedekah juga. Zaman sekarang ni nak mengajak kebaikan, alhamdulillah. Tuan-tuan yang ada telefon pintar, macam-macam cara kalau kita nak mengajak kebaikan, yang mana kita ajak kebaikan pun dapat pahala sedekah. Betul tak? Kita ada banyak grup-grup WhatsApp, grup jemaah masjid Datuk Haji Kamarudin pun ada grup khusus. Ada grup dekat taman ni tuan-tuan, penduduk-penduduk taman ada grup WhatsApp. Saya pun ada juga dekat Ampang, ada macam-macam grup. Bila kita buka bangun pagi-pagi tu, ramai yang kongsikan hadis, ada yang kongsikan tafsir, ada kongsikan nasihat. Dia forward je tuan-tuan. Nak cerita tentang fadilat sedekah, atas mana video-video daripada Indonesia. Dia cerita ceramah ustaz tu, dia selingkan lagi dengan gambar-gambar video cantik. Kita dengar tu, alhamdulillah, tak teringat. Ya, banyak benda-benda. Ada orang dia kongsikan ceramah Ustaz Azhar Idrus, pendek dan sebagainya, Ustaz Kazim Ilyas. Itu pun benda yang mengajak kepada kebaikan. Benda simple. Buka WhatsApp, cantik ni konten ceramah ni, forward kat 5 grup, pun dapat pahala sedekah. Maksudnya peluang kita nak cari pahala bukan sedikit, banyak sekali tuan-tuan. Ya, ada sekali dia saya semayang dekat kawasan Gombak. Ada kawasan tu, bila saya masuk semayang, dia punya environment dia sangat berbeza. Ini pengalaman lah tuan-tuan, pengalaman dan pengajaran yang kita boleh ambil. Ya, cerita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bila saya masuk ni, dia masjid sama juga, dia bawa sejadah tuan-tuan, tapi dia punya rapat tu lain macam. Rapat tu macam bahu dengan bahu, hampir-hampir terkena. Dia tak macam sini tadi, kat sini tu dia gap macam ni tuan-tuan. Ya, boleh masuk 2-3 orang. Ada yang saya masuk tadi belakang iqamah, letak beg kat sebelah tu. Ada hamba letak beg kat sebelah. Lagilah dia punya gap tu. Setan besar boleh masuk. Jadi saya tengok, apa pasal ni gila? Rapat dia punya environment lain macam. Saya tengok belakang pun macam tu juga. Ya, mereka bawa sejadah sama sekali tidak menghalang mereka untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Mereka bijaksana. Pasal apa? Sebab kempen masjid mereka, AJK kempen. Bila imam nak sembahyang tu, dia kata, tuan-tuan, dia lepas iqamah, dia kata, dia pandang belakang, imam kecil imam dia. Dia kata, jemaah sekalian, rapatkan saf, tolong rapatkan saf, ya. Bukan rapat sejadah sahaja ya. Rapatkan saf tu sejadah dapat. Dia kempen. Selagi tak sempurna dia tak solat. Itu imam, the role of imam. Ya. Bukan macam imam ada tu dia asal boleh, okey, luruskan saf tu sembahyang. Kalau ikut betul sunnah Nabi SAW, tengok betul-betul saf lurus ke tidak. Ya. Tapi kita semai rasa seronok dah tuan-tuan. Pasal apa? Kita dah ada peluang dah. Semenjak 1 April, yang mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor kata kita boleh rapatkan saf seperti biasa. Dalam surat Jaiz kata rapatkan saf seperti biasa. Seperti biasa apa? Sebelum pandemik lah.
Pandemik mana ada soft tuan-tuan, mana ada rapat dia penjarakan fizikal. Macam biasa, maksudnya sebelumnya penjarakan fizikal ikut sunnah Nabi SAW. Dan surat arahan jaiz dan pekeliling jaiz dia kata wajib bawa sejadah ataupun rida. Dia tak sebut saiz. Sejadah, ridak tahu ridak, ni ridak tuan-tuan. Ataupun kain serban. Maksudnya jaiz tak spesifikkan saiz yang standard. Nak bawa kecil boleh, nak bawa sejadah boleh, nak bawa kain serban pun boleh. Yang penting bawa. Ya. Jadi bila kita tengok tu subhanallah. First time itu saya jumpa pada hari Ahad lepas. Saya datang, kebetulan ada tazkirah dekat situ, dia jemput. Ya, saya tengok first time yang masjid-masjid lain sejadahnya yang rapat. Sejadahnya ikut sunnah. Dia punya tuan punya sejadah tak ikut sunnah Nabi SAW. Minta maaf teguran ni tuan-tuan, teguran membina. Takkan nak kecil hati pula. Ya. Kalau kecil hati baik tak payah kena tegur. Kalau tak boleh kena tegur tak payah ada pendakwah. Betul tak? Ni tugas. Yang mana kita nampak tak berapa sedap, tak berapa bagus, kita jangan buat macam tu. Ada sekali tadi kita tengok bila 8 rakaat ada yang dah bangun dia pergi belakang tuan-tuan. Ya, pergi belakang imam dia terus takbir, dia tak suruh, dia cepat sangat. Jadi orang belakang tak nak ke depan, melopong macam tu tuan-tuan. Allahu akbar. Ya, saya tengok tu Allahu akbar. Kita nak suruh depan orang dah takbir, orang buat tak tahu. Depan belakang kiri kanan buat tak tahu. Kosong depan boleh isi seorang. Ya. Kita sembahyang rasa tak sedap hati, Allahu akbar. Ya, kelalaian apakah ini? Minta maaf cakap. Ya. Sebab kita sembahyang kata Allah ini bukan ajaran Nabi SAW. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi merapatkan saf. Ya, bukan jarak besar-besar. Ya, rapat tu bukanlah rapat sampai kita tak boleh nak bernafas. Ya, rapat tu seolah-olah macam kita punya lengan tu belaga, hampir-hampir sampailah ini yang macam ni. Sejengkal, 2 jengkal. Ya. Sebab itu Nabi SAW sebut, Nabi tekankan. Dia dalam bab saf ni tuan-tuan, Nabi sangat ambil berat. Nabi sangat-sangat menekankan. Ya, Nabi sangat tegaskan. Nabi bagi amaran pada sahabat, aqimus sufuf inni arakum min wara'i dhahri. Nabi kata. Ya, Nabi ketika nak salat dah iqamah, Nabi pesan pada para sahabat jemaah semua, aqimus sufuf. Sempurnakan saf, luruskan saf, rapatkan saf. Inni arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku nampak kalian dekat belakang, daripada belakang aku. Maksudnya dalam hadis ni ulama kata Nabi bagi amaran. Walaupun Nabi kata aku melihat depan mengarah kiblat, aku nampak apa yang kalian buat dekat belakang aku. Nabi nampak. Itu mukjizat Nabi. Macam mana Nabi nampak, Nabi tengok, itu mukjizat Nabi. Wallahu alam, kita tak tahu. Allah bagi macam mana, Allah izinkan macam mana, letak mata ke, letak LED kat depan ke, hanya Nabi saja yang nampak, wallahu alam. Serahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ketika Nabi nak angkat takbir, kada ayyukabbir fa idza ra'a rajulan badiyan sadrahu. Nabi nak angkat takbir, dah angkat tangan. Dah angkat tangan, tiba-tiba Nabi nampak daripada belakang seorang lelaki, seorang, bukan 2-3 orang, seorang sahaja dalam ratusan sahabat Nabi, seorang terkedepan, tak lurus, tak rapat. Nabi tak jadi angkat tangan, Nabi turun balik, Nabi pusing balik menghadap para sahabat. Nabi kata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Kita alah seorang saja, sap-sap soilah, kira halal lah. Nak Nabi seorang pun Nabi sangat berkira. Pusing balik Nabi menghadap. Nabi kata ibadallah dalam suara penuh penegasan. Nabi kata la tusawunda sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nabi kata hendaklah kalian menyempurnakan saf-saf kamu. Yang mengaji bahasa Arab dia tahu la tusawunna. Nabi menggunakan bahasa yang sangat tegas. Lamul amar, nun taukid thaqilah, yang sangat tegas. Ya, Nabi kata hendaklah kalian benar-benar menyempurnakan saf, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Jika tidak, Allah akan memecah belahkan antara kamu.
Sebab tu orang Islam tak bersatu. Sebab apa? Tak ada barakah. Allah tak turunkan barakah. Kenapa tak ada barakah? Lurus saf tak sempurna, rapat saf tak sempurna. Itu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang saf ni, dia bukan lurus saja. Ya, Nabi sebut dalam hadis, rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'na. Nabi kata, rapatkan saf, luruskan saf, yang maksudkan yang sempurna saf mesti rapat. Ya, rapat tak adalah betul-betul menyempit macam tu, tapi ini janganlah sampai sejengkal macam tu, jauh beza sangat. Yang rapatkan saf saja, ya, kenalah bijaksana sikit. Ya, sejadah tu bolehlah tindihkan sikit ataupun dilipatkan ataupun bawa sejadah kecil. Kalau kata tak semua ada sejadah besar, tak ada semua ada sejadah kecil, bawa sejadah besar tapi lipatlah sedikit. Ya, kalau orang pijak sejadah sikit, janganlah berkira pula. Sebab apa? Kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Nabi kata rapatkan saf dan dekatkan saf. Depan belakang tak boleh jauh. Ada sahabat kata antara kami saf pertama dengan saf imam tempat Nabi tak lebih 3 hasta. Nabi pernah yang letak saf jauh-jauh tu marah. Nabi marah. Dan ketiga Nabi kata, yang ketiga baru Nabi sebut lurus. Pertama Nabi tekankan rapat, kedua dekat depan belakang, ketiga baru Nabi sebut luruskan saf. So ulama kata saf yang lurus 3, rapat, dekat, lurus. Dan kalau hilang salah satu daripada 3 elemen ni ataupun kurang 2 kurang 3, maka luput fadilat, fatat alaihi fadilah, hilang fadilat. Hilang fadilat apa? Hilang fadilat solat berjemaah ataupun kurang pahala fadilat berjemaah. Ya. Buktinya apa tuan-tuan? Ada hadis Nabi sebut fadilat solat berjemaah 25 kali ganda. Ada riwayat Nabi sebut 27. Kenapa berbeza? Ulama kata membuktikan bahawa pahala berjemaah boleh bertambah dan boleh berkurang. Ya, macam mana boleh berkurang? Berdasarkan benda-benda yang makruh kita lakukan. Lagi banyak benda makruh kita lakukan, lagi kurang pahala jemaah. Kita datang berjemaah dah dapat 27 kali ganda, tapi buat benda makruh habis, potong barakah. So tak rapatkan saf makruh lah, kan? Jadi itu kita kena jaga tuan-tuan. Dan Nabi SAW sebutkan, wallazi nafsi biyadih inni ara syaitana yadkhulu baina sufufikum. Nabi sesungguhnya aku, Nabi kata, Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang mana nyawaku di tangannya. Nabi sebut, demi Allah nyawaku di tangannya, bersumpah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, inni ara syaitana yadkhulu baina sufuf. Dia kata, sesungguhnya aku nampak syaitan masuk di celah-celah saf. Ka'annahal hadaf. Syaitan tu yang Nabi nampak, Nabi seorang yang nampak, sahabat tak nampak. Bentuk dia macam anak kambing warna hitam. Ada hadis Nabi sebut, ada syaitan berbentuk manusia. Maksudnya dengan izin Allah boleh bertukar jadi manusia. Ada syaitan dalam bentuk ular warna hitam, kalau jengking warna hitam, dan ada juga riwayat anjing warna hitam. Tapi dalam bab ni, yang saf ni, tengah-tengah lompongan yang gap macam ni tuan-tuan, tu syaitan duduk. Nabi nampak. Nabi kata, Nabi bersumpah, demi Allah aku nampak syaitan. Ya. Kita sebelum solat baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, nak halau syaitan, jangan ganggu khusyuk kita. Tapi dalam masa yang sama, lepas baca qul a'udzu birabbin nas, solat kita panggil syaitan duduk sebelah kita. Apa cerita? Ya. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu bid'ah nama dia. Itulah bid'ah. Salat yang tak lurus, hanya rapatkan sejadah saja, itu bid'ah. Salat yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi. Zaman Nabi rapat. Jadi kita sebut bid'ah ni kasar sikit lah. Ini bid'ah yang tertolak. Dia ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah hasanah tak ada masalah. Yasin tahlil malam Jumaat, teruskan. Itu bid'ah hasanah, jangan tinggalkan. Bagus. Ya, selawat antara 2 rakaat, bagus, bid'ah hasanah. Tapi bid'ah saf ni, itu bid'ah munkarah, kena tinggalkan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah disebutkan, ya. Dia termasuk saf pula tadi, ya tak? Ya, itulah cerita amar ma'ruf nahi munkar, dapat pahala sedekah. Ya, tuan-tuan nampak kawan yang tak luruskan saf, kita ajak dia, jom rapatkan saf, dapat pahala sedekah. Sebab amar ma'ruf. Kalau kita nampak orang buat jahat, kita nahyun munkar, ya, kita tegah, dia tinggal tak tinggal, belakang cerita, dapat pahala sedekah. Dan begitu juga Nabi SAW sebut, wa fi bud'i ahadikum sadaqah,
pada kemaluan kamu pun ada sedekah. Nampak tu? Subhanallah. Ya, seseorang lelaki bersama isterinya, seorang wanita bersama suaminya, ya, itu dikira sedekah, dapat pahala. Maka ada sahabat tanya, ayati ahadukum syahwatahu wa yakunu ajrun ya Rasulullah? Betulkah Rasulullah kalau seseorang itu melunaskan syahwatnya dengan isterinya ataupun dengan suaminya, maka dia dapat pahala? Nabi kata, ara'aitum idza wada'aha fil harami akana lahu wizrun? Nabi kata, bukankah kau lihat kalau mereka meletakkan kemaluannya pada tempat yang haram, mereka mendapat dosa? Ya, wa kadza idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu jugalah kalau letak kemaluan pada tempat haram dapat dosa. Nabi kata, tapi kalau kemaluan itu diletakkan pada tempat yang halal, maka dapat pahala. Tu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi nak bagi variety of amalan. Ya. Maksudnya di Ramadan ini kita boleh buat macam-macam amalan nak generate pahala. Yang ada duit sedekah banyak-banyak. Yang tak ada duit, buat semampunya lah. Tak boleh RM10, RM1 pun jadilah. Tak boleh RM1, RM5, 50 sen pun jadilah. Itu falsafah kita. Kalau dah tak ada duit, buat amalan lain, tingkatkan amalan lain. Tapi bila dengar hadis ni pula, jangan pula orang yang banyak duit, tak payah sedekah lah. Ya, tak payah sedekah lah. Dah ada amalan ni. Ya, jangan macam tu. Biarlah sedekah, biar buat double, lagi banyak pahala. Ya, macam kan ada hadis Nabi kata, siapa yang selesai solat subuh kemudian dia duduk berzikir sehingga terbit matahari, kemudian dia solat 2 rakaat. Solat apa namanya? Solat sunat isyraq. Maka dia dapat ganjaran haji penuh, Nabi kata. Hajah tamah, Nabi kata dalam bahasa Arab. Nabi kata, maksudnya 2 rakaat isyraq dapat pahala haji penuh, seolah-olah dia mengerjakan haji mabrur. Salat sunat isyak besarnya pahala, hadis sahih. Jadi lepas ni orang ajak, jom pergi haji. Tak payah aku hari-hari pergi haji. Tak boleh macam tu kan. Jadi macam pula nanti ada hamba Allah dia pergi umrah, pergi Madinah dulu, pergi ziarah, ajak sembahyang dekat Masjid Quba. Ada hadis Nabi kata 2 rakaat dekat Masjid Quba bersamaan dengan pahala 1 umrah. Lepas duduk kat Madinah, mutawif ajak pergi Mekah pula. Jom ji, kita dah duduk kat Madinah, kita pergi Mekah buat umrah. Tak payah, saya dah buat umrah 3 kali dekat Masjid Quba dah. Jangan macam tu, ya tak? Dia itu lain, itu pahala, tapi tuntutan untuk melaksanakan itu perkara lain. Sama juga, ada duit sedekah, pahalanya sangat besar. Tapi ini yang Nabi SAW bagi option, bahawa kalau mereka yang tak ada banyak duit, jealous tengok jutawan bersedekah, ada cara-cara lain yang boleh menyebabkan kita dapat pahala sedekah juga, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Sebagai penutup tuan-tuan, ya, selepas golongan muhajirin gembira dapat pahala, mereka merasakan pahala mereka lebih besar daripada golongan ansar dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian tak lama selepas itu, golongan muhajirin datang semula jumpa Nabi. Mereka jumpa Nabi, wahai Rasulullah, apa yang kau ajar kepada kami, orang Ansar dah tahu dah kantoi. Ya, mereka amalkan seperti mana yang kami amalkan. Sekarang pahala mereka lebih tinggi daripada kami balik. Dulu dia lagi tinggi, lepas tu kami lawan mereka. Kali ini mereka pula potong kami pula. Macam mana Rasulullah? Maka Nabi kata, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Nabi kata, sesungguhnya ini adalah nikmat Allah berikan kepada sesiapa yang Allah hendakkan. Maksudnya Allah bagi seseorang itu kaya, Allah jadikan seseorang itu miskin, ada sebab-sebab dan ada hikmah tertentu. Itu namanya balance, tuan-tuan. Kalau semua kaya, tak balance dunia ni. Kalau semua miskin, tak ada orang Islam yang kaya, habis, hancur dunia ni. Tapi Allah bagi seseorang itu jadi kaya, ada sebab. Dan ada sebab Allah jadikan kita sederhana, dan ada sebab Allah jadikan seseorang itu miskin. Ya, kita tak tahu kalau kita jadi kaya seperti mana jutawan. Ada orang memang Allah jadikan kaya, memang dia gunakan hartanya sebaik mungkin untuk infak fi sabilillah, derma, zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau kena kat kita, belum tentu tuan-tuan. Jadi apa? Jadi macam Qarun, wallahu alam. Tahu Qarun? Qarun sepupu Nabi Musa. Masa dia miskin, jumpa Nabi Musa minta doa akan jadi kaya.
Bila Nabi Musa doakan jadi kaya, Nabi Musa minta dia bayar zakat, dia tak nak bayar zakat. Dia lupa diri. Ya, Nabi Musa kata, ingatlah ini kekayaan Allah yang bagi. Dia kata tidak, ini usaha aku sendiri. Dia kata dia sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan bala, banjir, ribut, tenggelam istana dan harta-hartanya. Tenggelam hartanya. Sebab tu kalau gali tanah jumpa harta dipanggil harta karun. Ya, orang Melayu panggil harta karun, sebab harta tu tenggelam. Tapi karun dekat Mesir, tapi jumpa kat tanah Melayu. Pelik juga lah. Macam mana harta tu berenang. Ya, tapi tak apalah, istilah namanya. Ya, jadi ada hikmah tertentu. Kadang-kadang kita tak kaya, tengok orang kaya jealous kita, tuan-tuan. Tapi kita tak tahu masalah di sebaliknya. Saya ada jumpa orang, dia sebelum pandemik, dia ni peniaga pasar malam dan peniaga bazar Ramadan. Saya jumpa dia balik, bang, tak ada peniaga lagi bazar Ramadan. Dah tak ada lagi, Dadik. Ya, susah. Kenapa? Susah, penat, tak boleh nak salat tarawih. Tiap-tiap hari kena turun dekat bazar Ramadan pukul 3, pukul 4 dah standby dah, tuan-tuan. Lepas asar orang dah datang dah. Takkan nak buka lepas asar. Dekat situ saja jemaah asar, salat berjemaah asar dah miss dah. Ya, maghrib of course miss. Nak tutup isyak. Isyak tak sempat berjemaah. Balik rumah sampai rumah pukul 9 penat. Tak dapat tarawih. Tiap tahun macam tu, sebulan macam tu ustaz, tak ada tarawih, tak ada berjemaah. Ya. Saya tak kata salah, no problem. Orang yang bazar Ramadan dia tak dapat berjemaah tapi dia still lah semayang kan. Tapi dia tak bernasib baik macam orang yang tak bekerja kat bazar Ramadan. Dia dapat berjemaah, dapat konsisten, komitmen dan sebagainya, masa lebih. Itu ada hikmah yang Allah tentukan. Ya, mungkin orang yang businessman tak balik sampai pukul 1 pagi uruskan pejabat, duit banyak tapi sibuk bukan main, meeting sana meeting sini, masa untuk jemaah tak ada, masa untuk family. So hikmah yang kita tak tahu, dan mana kadang-kadang kita perlu bersyukur. Orang kaya bersyukur jadi kaya, dan kita pun bersyukur menjadi orang sederhana dan orang miskin. Sebab apa? Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kesempatan untuk kita generate pahala Allah buka macam-macam peluang, bukan satu sahaja. Nak jadi pahala tinggi, tak perlu nak tunggu duit banyak. Ada masa kita gunakan masa. Ya, macam contoh Abu Hurairah mengadu pada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni susah nak bangun malam, susah nak tahajud. Susah. Dia jenis memang susah. Sebab apa? Malam dia sibuk hafal hadis, malam dia tak bangun untuk tahajud. Dia kata, macam mana Rasulullah? Nabi tak marah dia. Kalau kita tu, apalah kau ni, 2 rakaat 3 rakaat pun tak boleh malam. Nabi tak marah dia. Nabi kata, kalau kamu tak mampu bangun malam, kamu sembahyang solat duha banyak-banyak. Nampak? So tak boleh itu, ini ada. Tak boleh itu, ini ada. Tak boleh itu, sini ada. Macam-macam amalan, yang penting peluang ada. Apatah lagi bulan Ramadan, pilih amalan yang mana kita rasa selesa, yang boleh kita buat istiqamah dan boleh generate pahala yang banyak. Kalau boleh buat semua sekali, baca Quran, sembahyang sunat, apa semualah. Tapi kalau tak boleh semua, ikut mana yang dirasa selesa dan semampu mungkin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan maghfirah kepada kita sempena bulan Ramadan. Moga-moga Allah campakkan hidayah pada kita dan bersemangat untuk terus menggalas amanah kita sebagai hamba Allah dan menggarap sebanyak pahala mungkin di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan rahmat daripada Allah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.